Impian menjadi kenyataan. Perasaan kami sukar digambarkan. Projek seumpama ini yang julung kali diadakan dapat dilihat hasilnya pada hari ini. Lokasi pengembaraan meliputi seluruh Malaysia, bermula dari selatan hingga ke utara, seterusnya ke Bumi Kenyalang dan negeri di bawah Bayu. Ayuh, sama-sama meneroka jejak Pertiwi. Jejak Pertiwi bermula di sini. Masihkah anda ingat dengan filem Bukit Kepong arahan Allahyarham Jin Samsudin yang diadaptasi dari sebuah kisah benar, iaitu peristiwa Bukit Kepong? Peristiwa yang begitu menyayat hati. Bukit Kepong, sebuah pekan kecil yang terletak di daerah Muar, Johor. Balai Polis Bukit Kepong yang diperbuat daripada kayu terletak di tebing Sungai Muar, sekitar 59 km dari Bandar Muar. Insiden Balai Polis Bukit Kepong pada tahun 1950 melambangkan keberanian perwira negara. Tragedi 7 dekad itu terpahat sebagai kemuncak kekejaman pengganas komunis sejak Perintah Darurat di Tanah Melayu pada tahun 1948. Subuh 23 Februari 1950, Balai Polis Bukit Kepong telah diserang segerombolan 180 orang tentera komunis. Kejadian serangan komunis ini berlaku semasa keadaan darurat di Persekutuan Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua. Sekitar 25 orang anggota polis berjuang habis-habisan sehingga seorang demi seorang gugur di medan pertempuran. 2 orang isteri anggota polis turut mengangkat senjata apabila mendapati suami mereka terkorban dan mereka terus bertempur bersama anggota-anggota lain sehingga kehabisan peluru. Kini, galeri darurat Bukit Kepong telah dibina di tapak pertempuran tersebut bagi memperingati jasa pahlawan negara. Selangkah pun pasukan polis tidak berundur sekalipun berkali-kali diarah untuk menyerah. Dengan semangat juang yang tinggi, mereka bertahan menangkis serangan. Ketika itulah seorang demi seorang anggota polis syahid di medan perjuangan. Detik terakhir pertempuran apabila beret kelamin dan balai polis dibakar oleh pihak komunis. 2 wanita bersama anak-anak mereka turut terbakar sama. Beberapa jam bertempur, Balai Polis Bukit Kepong ditawan dan dibakar sepenuhnya. Lebih memilukan, pihak komunis turut melontar mayat anggota polis dan mereka yang cedera ke dalam api. Kesemua ini merupakan gambar anggota-anggota polis yang terkorban di dalam insiden Bukit Kepong. Dan di sini, mari kita lihat. Ini merupakan Makcik Jamilah. Makcik Jamilah merupakan saksi utama tragedi Bukit Kepong. Ketika beliau masih kecil, beliau merupakan saksi yang melihat bahawa adiknya yang berusia 2 tahun mati di dalam dakapan ibunya dan ibunya turut meninggal akibat ditembak oleh komunis. Dalam tragedi ini, biarpun disifatkan kekalahan dari aspek pertahanan pada waktu itu, namun kesemua wira itu menang dari sudut moral dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Peristiwa berdarah yang mengorbankan 25 nyawa yang sanggup berjuang demi mempertahankan negara menjadi simbol kedaulatan negara dan akan tetap diingat selamanya. Kami orang-orang polis tidak akan menyerah diri. Biar kami mati di sini. Bukit Kepong menjadi tanah kubur kami. Di sebelah sini merupakan Sungai Muar yang menjadi laluan utama ketika zaman tersebut. Selepas penerbangan kehormatan Askar Melayu,
Setiap penjuru di dalam galeri ini menempatkan pelbagai kisah yang terjadi. Galeri ini turut dilengkapi oleh pelbagai kemudahan seperti lift dan juga perpustakaan mini. Ini merupakan sebuah pawagam yang disediakan khas buat seluruh pelawat yang ingin menyaksikan peristiwa Bukit Kepong. Menempatkan satu set panggung wayang mana orang ramai boleh menonton filem tayangan Bukit Kepong untuk mendapatkan maklumat ataupun pengetahuan yang lebih lanjut. Ayo sama-sama kita saksikan beret Balai Polis Bukit Kepong. Ini merupakan gambaran beret kelamin di dalam galeri darurat Bukit Kepong. Ayo kita lihat di sini. Kita perhatikan di bawah sana terdapatnya sebuah lubang kecemasan yang boleh digunakan untuk turun ke bawah dan bertahan di dalam kubu sekiranya berlaku sebarang kecemasan ataupun serangan. Kita lihat di sini bentuk lubangnya bagaimana. Kebiasaannya di bawah setiap unit beret kelamin semasa era darurat terdapat lubang yang digali dan di hadapannya diletakkan guni-guni pasir untuk perlindungan. Ini pula merupakan beret bujang. Jika kita lihat di sini, terdapatnya sepasang kasut hitam, sebuah kotak hitam dan juga katil. Bagi anggota polis yang tinggal di dalam beret bujang seperti di pusat latihan polis, mereka tertakluk kepada beberapa peraturan yang telah ditetapkan. Umpamanya, mereka hendaklah memastikan kotak hitam, kasut dan katil sentiasa kemas. Pada waktu siang, kelambu akan dilipatkan ke atas dan lampu akan ditutup pada pukul 10 malam. Seramai 25 orang telah terkorban dan dikebumikan di pusara pejuang Bukit Kepong yang berdekatan dengan Balai Polis Bukit Kepong. Ini adalah pusara para mujahid yang telah terkorban di dalam insiden tragik tersebut. Bayangkan, ada jenazah yang telah hancur, hangus dibakar. Sukar digambarkan keadaan mereka dengan kekalutan yang berlaku tanpa diduga, dengan kebakaran yang tidak disangka. Semoga roh pahlawan sepanjang zaman ini dicucuri rahmat dan diangkat oleh Allah. Moga syurga adalah tempat terbaik bagi mereka untuk berdamai dan berbahagia. Hanya doa dan bacaan ayat suci yang mampu dititipkan. Sebab itu bila Bukit Kepong ni, makcik akan ingat sejarah hidup makcik. Saya cukup benci dan cukup marah bila seorang itu menyebut tentang komunis. Kemerdekaan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini adalah hasil pengorbanan wira negara sebelum ini. Semoga generasi pasca merdeka mencontohi dan menghargai semangat juang yang tinggi serta keberanian perwira di Bukit Kepong selain memelihara keamanan negara. Biar putih tulang, jangan putih mata. Jejak Pertiwi akan bersambung lagi.